Di Dewan Besar Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Seorang pemenang hadiah Nobel dalam ekonomi, di hadapan wakil dari 193 negara, telah melontarkan satu kenyataan yang mengejutkan. Negara seperti Malaysia sepatutnya tidak wujud. Seluruh dewan gempar. Ada yang berbisik marah, ada yang menggelengkan kepala tidak percaya. Selepas beberapa saat senyap, beliau menyambung dengan ayat kedua. 10 tahun dari sekarang, jika Anda tidak boleh bertutur dalam bahasa Mandarin, Anda akan disingkirkan oleh dunia. Dewan persidangan serta-merta menjadi riuh. Karut, ini propaganda, ini adalah kenyataan politik, bukan akademik. Wakil dari Cina segera membantah, meminta kenyataan itu ditarik balik. Namun, di tengah-tengah kekecohan itu, penceramah dengan tangan yang sedikit menggeletar membuka slide data berikutnya. Angka dan image yang terpapar di screen, serta-merta menyenyapkan semua suara bantahan. Ia adalah fakta yang tidak dapat dinafikan, sebuah keajaiban yang ditulis dengan darah dan keringat oleh masyarakat Malaysia selama beberapa dekad. Sebelum kita meneruskan, sila tinggalkan komen dan beritahu saya dari mana Anda menonton, dan pastikan Anda melanggan, karena Anda pasti tidak mau terlepas berita hari esok. Pada hari itu, saya yang berada jauh di dalam dewan tersebut sama sekali tidak menyangka bahwa hidup saya akan berubah sepenuhnya karena peristiwa ini. Nama saya Jackson, berumur 35 tahun, seorang penyelidik biasa di Suruhanjaya Pembangunan Ekonomi PBB. 3 tahun lalu, selepas lulus dengan ijazah kedoktoran dalam bidang ekonomi dari Harvard dan bekerja seketika di Wall Street, saya menyertai PBB. Sejujurnya, saya tidak pernah memandang tinggi Malaysia. Bagi saya, ia hanyalah sebuah negara di sebelah gergasi Cina, sebuah ekonomi bersaiz sederhana dengan populasi sekitar 30 juta orang. Selain daripada industri minyak sawit dan beberapa syarikat semikonduktor, tanggapan saya terhadapnya sangat terhad. Namun, takdir seringkali tidak dapat dijangka. Pagi itu, ketua jabatan tiba-tiba memanggil saya ke pejabatnya dan memberikan saya satu tugasan baru. Jackson, proyek penarafan ekonomi Asia kali ini, awak akan bertanggung jawab untuk negara-negara lapisan kedua seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Saya tergamam seketika. Bukankah ekonomi Asia didominasi oleh China dan Jepun? Negara-negara lain bukankah hanya sekadar angka untuk mengisi jadwal statistik? Ketua saya seolah-olah dapat membaca pikiran saya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan pandang rendah pada mereka. Mereka juga perlu ada orang yang mengkajinya. Kuota untuk China dan Jepun sudah penuh, jadi yang tinggal hanya untuk awak." Saya mengangguk dengan berat hati, tetapi di dalam hati saya merasa sedikit kecewa. Malaysia, negara yang selepas merdeka bergelut dengan kemiskinan dan ketegangan kaum, serta bergantung pada bantuan asing. Apakah model ekonomi yang bernilai untuk dikaji yang boleh ditunjukkannya? Saya malah tidak dapat menahan diri daripada tersenyum sinis. Jika bukan kerana Petronas dan beberapa kilang pemasangan, mungkin namanya pun tidak akan disebut. Tetapi, apabila saya benar-benar mula meneliti fail-fail lama itu satu persatu, satu perasaan aneh mula menyelubungi saya. Pada tahun 1950-an, seorang sarjana British semasa mengkaji ekonomi tanah Melayu telah membuat kesimpulan, semenanjung ini tidak mempunyai masa depan. Kekurangan sumber, perpecahan kaum, dan 80% rakyatnya bergelut di bawah paras kemiskinan. Namun, ayat terakhir dalam laporan itu tertulis, tetapi anehnya, mereka tidak berputus asa. Walaupun di tengah-tengah kesusahan, seorang ibu masih memaksa anaknya untuk belajar membaca, dan seorang petani masih akan berkongsi segenggam beras yang ada dengan jirannya. Ayat ini membuatkan saya termenung lama. Ilmu ekonomi mengajar kita bahwa orang miskin akan mengutamakan keperluan perut terlebih dahulu, mustahil untuk mereka melabur dalam pendidikan atau kelangsungan hidup orang lain. Tetapi rakyat Malaysia seolah-olah menentang logik ini. Semakin saya membaca, semakin saya merasa ada sesuatu yang tidak kena. Pada tahun 1970-an, pertumbuhan ekspor Malaysia melonjak secara purata melebihi 20% setahun, bermula hampir dari sifar. Pada tahun 1980-an, semangat gotong royong di kampung-kampung memuncak, di mana para petani secara sukarela mengumpul dana untuk membina jambatan dan membaiki jalan. Pada tahun 1997, apabila krisis keuangan Asia melanda seluruh rantau,
Thailand dan Indonesia jatuh terjelepok, tetapi Malaysia berjaya menstabilkan keadaan dalam masa yang singkat. Mengapa dengan kejutan yang sama, tindak balas Malaysia sama sekali berbeza dengan negara lain? Adakah benar, seperti yang dikatakan oleh mentor saya, Dr. Hastings, bahwa mereka hanyalah peniru model Barat? Atau adakah di sebaliknya terdapat pemboleh ubah lain yang tidak pernah kita sentuh? Persoalan ini adalah permulaan kisah saya. Dari keraguan kepada penerokaan, dan akhirnya kepada konfrontasi terbuka di forum Davos, hidup saya telah ditolak ke satu jalan yang tidak boleh berpatah balik. Dan persoalan utama dalam semua ini ialah Malaysia, sebuah negara yang sering dipandang rendah, bagaimana ia berjaya bertahan dalam setiap krisis dan bahkan melangkah ke hadapan. Di Bilik Mesyuarat Suruhanjaya Pembangunan Ekonomi PBB, saya ditugaskan untuk menyusun fail-fail negara-negara lapisan kedua Asia. Penyelidik lain telah lama menumpukan perhatian kepada China dan Jepun. Mereka yakin bahwa kedua-dua negara inilah teras ekonomi Asia Timur. Berbanding dengan mereka, Malaysia hanyalah watak sampingan, seolah-olah sekadar angka untuk mengisi ruang kosong dalam laporan penyelidikan. Pada mulanya, saya juga mempunyai prasangka yang sama. Fail-fail itu saya selak helaian demi helaian. Gambar hitam putih dari tahun 1960-an terpapar di depan mata. Jalan-jalan di Kuala Lumpur yang usai selepas rusuhan kaum. Kanak-kanak memakai pakaian bertampal belajar menulis di dalam kelas yang dibina sementara. Laporan penyelidikan sarjana British pada masa itu menulis dengan dingin. Malaysia kekurangan sumber modal, sebahagian besar tanahnya adalah hutan, dan asas perindustriannya hampir sifar. Tanpa bantuan luar, negara ini sukar untuk bertahan. Satu lagi memo rahasia CIA lebih terus terang. Malaysia tidak mungkin dapat menuju ke arah pembangunan bebas. Ia akan bergantung pada bantuan makanan dan modal asing untuk jangka masa yang panjang. Angka-angkanya juga menyedihkan. Pada tahun 1960, KDNK per kapita adalah sekitar $200 Amerika Serikat, jauh lebih rendah daripada Filipina dan Thailand pada masa itu. Pengangguran berleluasa, 80% petani terperangkap dalam kemiskinan. Jika diramal menggunakan formula ekonomi barat, Malaysia sepatutnya sudah lama terjerumus ke dalam kancah yang tidak berkesudahan. Dalam mesyuarat perbincangan rutin, Dr. Hastings memaparkan data ini di skrin dan dengan nada sinis berkata, "Kamu semua lihat, inilah yang dipanggil Malaysia. Sebuah tempat yang hidup bergantung pada getah dan timah, apa masa depan yang mereka ada. Jika hari ini ia masih boleh digelar sebagai sebuah ekonomi, itu sepenuhnya adalah ihsan bantuan asing dan pemindahan teknologi Jepun." Penyelidik Jepun, Yamada, juga mengangguk setuju. Jangan lupa, Jepun, selepas pemulihan Meiji, telah membina sistem perindustrian yang lengkap. Manakala Malaysia hanyalah peniru, malah tidak layak dipanggil peniru. Ia hanyalah pinggiran dalam sistem antarabangsa. Seluruh bilik mesyuarat dipenuhi dengan suasana penghinaan. Bagi mereka, Malaysia hanyalah satu set angka yang tidak penting dalam jadwal statistik, seorang pelakon pembantu di pentas sejarah. Menghadapi kesimpulan yang dangkal ini, pada mulanya saya juga tidak mempunyai bantahan. Lagipun, dari luarannya, data dan logik kelihatan tidak dapat disangkal. Namun, apabila saya meneliti bahagian tahun 1970-an, satu keraguan tiba-tiba timbul di hati saya. Keluk ekspor Malaysia tiba-tiba melonjak naik dalam beberapa tahun sahaja, dengan pertumbuhan tahunan melebihi 20%. Tren seperti ini langsung tidak sepadan dengan imej sebuah negara pinggiran yang mereka sebutkan. Mungkinkah di dalam fail-fail ini benar-benar tersembunyi sesuatu yang tidak kami perasan? Saya terus meneliti data ekonomi Malaysia, dan semakin saya melihat, semakin saya merasa luar biasa. Antara tahun 1985 hingga 1995, purata kadar pertumbuhan ekonomi tahunan Malaysia melebihi 8%, sesuatu yang hampir mustahil dalam keadaan tanpa sumber yang melimpah atau bonus demografi yang besar. Secara logiknya, prestasi seperti ini sepatutnya berlaku di negara yang sudah mempunyai sistem perindustrian yang mantap, bukan di sebuah negara kecil yang bermula dengan tekstil dan pemasangan. Yang lebih mengejutkan ialah pada tahun 1997, apabila krisis keuangan Asia melanda Asia Tenggara. Mata wang Thailand jatuh menjunam, masyarakat Indonesia bergolak, malah Korea Selatan terpaksa meminta bantuan IMF, tetapi Malaysia hampir tidak terjejas.
Dalam beberapa bulan sahaja, ia berjaya menstabilkan kadar pertukaran dan struktur industrinya dengan kadar pemulihan yang jauh mengatasi negara-negara lain di rantau ini. Satu memo kerja dalaman PBB yang tidak diterbitkan menulis, kestabilan sosial dan jaringan sokongan komuniti di Malaysia mungkin merupakan kunci kepada keupayaannya untuk menahan kejutan luaran. Ini adalah faktor bukan ekonomi yang tipikal, yang tidak dapat ditemui penjelasannya dalam buku teks ekonomi. Saya beralih kepada satu set data lain. Pada tahun 1980-an, kadar simpanan isi rumah di Malaysia pernah melebihi 30%, sedangkan pendapatan per kapita pada masa itu kurang daripada $1,000 Amerika Serikat. Mengikut hipotesis manusia rasional, keluarga berpendapatan rendah sepatutnya membelanjakan wang untuk perbelanjaan harian, mana mungkin ada lebihan untuk disimpan. Tetapi rakyat Malaysia sebaliknya menyimpan sumber terhad mereka untuk masa depan. Walaupun terpaksa mengikat perut, mereka memastikan generasi akan datang dapat belajar dan maju ke hadapan. Begitu juga dengan penunjuk pendidikan. Pada tahun 1980-an, kadar kemasukan pelajar sekolah menengah di Malaysia meningkat dengan pesat, jauh mendahului Filipina dan Thailand pada masa yang sama. Masyarakat secara keseluruhannya, walaupun dalam kemiskinan, masih menganggap pendidikan sebagai pelaburan paling utama. Ini sama sekali tidak selari dengan model penggunaan dan pelaburan ekonomi barat. Keluk-keluk ini, peratusan ini, jadwal perbandingan ini, seolah-olah menjadi teka-teki. Mengikut logik, ia sepatutnya tidak wujud, tetapi ia tercatat dengan jelas di dalam file. Saya merenung helaian data itu. Jantung saya berdegup semakin kencang. Mungkinkah di sini tersembunyi pemboleh ubah utama yang telah kami abaikan? Jika ini benar, ia bukan sahaja mencabar pemahaman pribadi saya, tetapi mungkin juga akan meruntuhkan definisi keseluruhan dunia ekonomi tentang keajaiban pembangunan. Di dalam timbunan file yang setinggi gunung itu, saya secara tidak sengaja menemui sekumpulan rekod lapangan tidak rasmi. Ia bukan jadwal statistik yang dingin, tetapi memo tulisan tangan yang ditinggalkan oleh pemerhati luar pada masa itu dengan tulisan yang comot tetapi penuh dengan butiran. Satu laporan dari tahun 1980-an menggambarkan juru rawat Malaysia yang bekerja di Timur Tengah. Mereka bekerja lebih masa di hospital, menghantar hampir keseluruhan gaji mereka pulang ke kampung halaman. Mereka sendiri hanya makan roti percuma di asrama, tetapi berkeras untuk memastikan adik-adik mereka dapat meneruskan pelajaran. Satu lagi laporan menulis tentang keadaan pekerja binaan Malaysia di tapak pembinaan di Jepun. Mereka tidak mau berhenti bekerja walaupun pada waktu rehat, hanya kerana keluarga mereka di tanah air sedang menunggu kiriman wang. Dalam rekod-rekod yang berselerakan ini, satu titik persamaan berulang kali muncul. Usaha individu sentiasa terikat dengan keluarga, komuniti, dan bahkan seluruh masyarakat. Wang bukan disimpan untuk diri sendiri, tetapi untuk anak-anak, untuk kampung, untuk masa depan. Saya juga melihat kes-kes tempatan di Malaysia. Pada tahun 1970-an, satu banjir besar telah memusnahkan sebuah jambatan di sebuah kampung di Kelantan. Kerajaan hanya memberikan beberapa beg simen, tetapi penduduk kampung secara sukarela menderma wang dan tenaga. Dalam masa sebulan sahaja, jambatan itu siap dibina semula. Pencatat di sebelahnya menulis, tidak dapat dijelaskan secara ekonomi. Secara logiknya, individu tidak akan menanggung beban tambahan untuk harta awam, tetapi orang-orang di sini seolah-olah melabur untuk nasib bersama. Saya secara beransur-ansur menyadari bahwa ini mungkin permulaan kepada jawabannya. Di sebalik pembangunan Malaysia, bukan hanya bantuan luar atau dasar kerajaan, tetapi satu kuasa dalaman masyarakat yang sukar diukur. Ia bukan KDNK, bukan kadar faedah, dan bukan juga angka ekspor. Ia adalah satu persefahaman yang tersembunyi dalam kehidupan seharian. Kita saling bergantung, jadi kita mesti maju bersama. Semangat ini tidak ketara dalam mana-mana data makro, tetapi ia memainkan peranan penting pada saat-saat krisis. Pada ketika itu, buat pertama kalinya, saya menulis secara senyap di dalam hati, keajaiban Malaysia mungkin adalah keajaiban masyarakatnya. Di dalam timbunan file, terdapat satu pita video yang sudah kekuningan, dilabel sebagai peristiwa luar biasa 1998. Saya memasukkannya ke dalam pemain. Skrin memaparkan pemandangan awal pagi di Kuala Lumpur. Suhu sejuk, tetapi di luar pintu bank, beratur panjang barisan manusia,
Lelaki, wanita, orang tua, pelajar, semuanya menggenggam beg kain kecil atau bekas perhiasan. Kamera menyorot lebih dekat. Seorang nenek berambut putih dengan tangan yang terketar-ketar menanggalkan sebentuk cincin emas dari jarinya. Wartawan bertanya, "Adakah ini cincin perkawinan Makcik?" Dia mengangguk, air mata berlinangan di sudut matanya, tetapi dengan tegas berkata, "Cincin boleh dibeli lagi, negara tidak boleh tumbang. Anak-anak mesti ada masa depan." Kemudian, kelihatan beberapa orang pelajar sekolah rendah membawa tabung yang penuh dengan wang shilling, menyerahkannya dengan penuh hormat kepada kaki tangan kaunter. Kaki tangan itu menerima sambil menangis, tidak henti-henti mengucapkan terima kasih. Naratif di skrin menyatakan, dalam masa 3 bulan sahaja, lebih 3 juta rakyat Malaysia secara sukarela mendermakan emas dan simpanan mereka berjumlah lebih 20 tan emas. Saya terpaku di hadapan skrin, tidak dapat mempercayai apa yang saya lihat. Tingkah laku seperti ini, jika diletakkan dalam mana-mana model ekonomi, adalah tidak masuk akal. Pada saat krisis, individu yang rasional sepatutnya menyorokkan emas untuk melindungi aset mereka sendiri, bukan menyerahkannya. Tetapi orang-orang ini melakukan sebaliknya. Mereka seolah-olah percaya bahwa selagi kolektif dapat bertahan, kerugian pribadi dapat ditebus. Dokumen PBB pada masa itu hanya meninggalkan satu catatan dingin. Masyarakat Malaysia menunjukkan tingkah laku kolektif yang tidak rasional. Tetapi di dalam hati saya, itu bukanlah ketidakrasionalan yang buta, tetapi satu logik pada tahap yang lebih tinggi. Mereka memilih untuk mengorbankan masa kini, untuk membeli hak untuk hidup pada masa hadapan. Pada ketika ini, saya benar-benar merasa seram sejuk. Ternyata, andaian-andaian dalam buku teks ekonomi begitu rapuh di hadapan realiti, dan rakyat Malaysia sedang menggunakan tindakan mereka untuk merobek selaput teori palsu itu. Saya menemui satu lagi kajian di dalam pangkalan data, bertajuk Rekod Pembinaan Semula Komuniti Kampung Gajah Selepas Banjir. Ia adalah satu kajian lapangan yang kelihatan biasa, tetapi membuatkan saya tidak dapat tidur sepanjang malam. Laporan itu menggambarkan keadaan selepas sebuah kampung dilanda banjir besar. Rumah-rumah runtuh, jambatan musnah, kampung itu hampir terputus hubungan dengan dunia luar. Kerajaan pada mulanya menghantar beberapa beg simen dan alatan ringkas, dan menjangkakan pembinaan semula akan mengambil masa sekurang-kurangnya setengah tahun. Tidak disangka, dalam beberapa minggu sahaja, kampung itu telah pulih dan berfungsi seperti biasa. Pencatat menulis, orang-orang tua menganjurkan dapur umum bertanggung jawab memasak setiap hari. Golongan muda membina pondok sementara untuk memastikan anak-anak tidak berhenti belajar. Para petani secara sukarela berkongsi hasil padi mereka untuk membantu jiran-jiran yang kehilangan tempat tinggal. Malah ada pekerja yang membawa peralatan sendiri dan melepaskan gaji asal mereka untuk mempercepatkan pembinaan jambatan. Saya meneliti beberapa keping gambar hitam putih itu dengan teliti. Sekumpulan petani menyingsing seluar, mengangkut batu bata di dalam air berlumpur. Kanak-kanak sedang menulis dengan tekun di dalam sebuah rumah papan yang usang. Seorang lelaki tua, sambil memegang tukul, tersenyum dan berkata, "Ini untuk masa depan cucu-cucu kami." Istilah dalam ekonomi untuk ini ialah dilema barangan awam, yang bermaksud individu biasanya akan memilih untuk menjadi penumpang percuma, free rider, daripada menanggung kos. Tetapi di sini, apa yang dipanggil dilema itu langsung tidak wujud. Setiap ahli komuniti bertindak secara proaktif, seolah-olah ada satu kontrak yang tidak kelihatan. Jika kita tidak saling membantu, kita akan tenggelam bersama. Penemuan ini mengejutkan saya. Ternyata daya tahan masyarakat Malaysia bukan sahaja keajaiban ekonomi makro, tetapi ia berakar umbi dalam setiap sudut kehidupan. Bencana tidak memecah belahkan mereka, sebaliknya ia menyatukan mereka dalam satu jaringan kepercayaan yang lebih kuat. Ia adalah satu kuasa yang melampaui pengiraan untung rugi. Apabila saya menutup fail-fail itu, hati saya sudah jelas. Teras kepada apa yang dipanggil model Malaysia bukanlah pertumbuhan angka, tetapi naluri sosial untuk memilih perpaduan walaupun pada saat-saat yang paling sukar. Apabila saya membawa penemuan ini ke mesyuarat rutin, suasana di dalam bilik mesyuarat serta-merta menjadi kaku. Di skrin proyektor, data yang saya susun berkelip-kelip, kadar simpanan yang jauh melebihi tahap pendapatan, kes-kes pembinaan semula komuniti selepas bencana, dan rakaman video 3 juta orang menderma emas.
Fenomena ini tidak dapat dijelaskan dengan model ekonomi sedia ada. Saya coba bertenang, tetapi suara saya terasa sedikit bergetar. Mungkin, kejayaan Malaysia berpunca daripada satu pemboleh ubah lain yang kita abaikan, kepercayaan sosial dan keazaman kolektif. Sebaik sahaja saya selesai bercakap, Dokter. Hastings menutup buku catatannya dengan kuat, matanya dingin seperti ais. Jackson, awak sedang membazirkan masa semua orang. Tugas kita adalah untuk memberi kedudukan kepada negara-negara, bukan untuk menulis novel inspirasi. Tetapi ini adalah fakta. Saya menunjuk ke arah skrin. Angka-angka dan rekod ini semuanya ada di dalam file. Kita tidak boleh berpura-pura tidak nampak. Yamada ketawa sinis. Jangan naif. Apa yang dipanggil tindakan sukarela itu sebenarnya adalah hasil cuci otak oleh propaganda politik. Adakah awak benar-benar percaya bahwa Malaysia, yang membesar di bawah pemerintahan separa otoritarian dan bantuan asing, boleh mencipta keajaiban begitu sahaja? Bisikan-bisikan kedengaran di sekeliling, keraguan dan ejekan bercampur di udara. Pengerusi Suruhanjaya akhirnya bersuara. Nadanya tenang tetapi tegas. Jackson, penyelidikan awak telah hilang objektiviti. Jika awak terus berdegil, awak mungkin tidak sesuai untuk berada dalam pasukan ini. Hati saya terasa sesak. Saya sedar saya telah menyentuh satu kawasan larangan. Benar sahaja, keesokan harinya semasa saya tiba di pejabat, file laporan sebenar yang saya simpan di dalam komputer telah hilang. Sebagai gantinya, terdapat satu versi yang telah diubah suai. Tajuknya tertera dengan jelas, Keterbatasan Kolektivisme Malaysia. Kandungannya menggambarkan derma emas sebagai gerakan massa yang emosional dan merendahkan bantuan komuniti sebagai manifestasi masyarakat terbelakang yang tidak dapat diinstitusikan. Melihat ini, tapak tangan saya dibasahi peluh sejuk. Seseorang dengan sengaja mahu saya diam, malah tidak segan-segan memalsukan bukti. Jika operasi ini berjaya, kisah sebenar Malaysia akan terkubur selama-lamanya dan saya juga akan dicap sebagai seorang sarjana yang tidak layak. Pada ketika itu, saya buat pertama kalinya sedar bahwa ini bukan sahaja perdebatan akademik tetapi satu pertarungan mengenai kebenaran. Dewan Persidangan di Davos terang benderang, dihadiri oleh tokoh-tokoh politik, sarjana, dan media dari seluruh dunia. Apabila tiba giliran saya untuk naik ke pentas, jantung saya seakan mahu melompat keluar dari dada. Saya tahu, Doktor. Hastings dan pengerusi Suruhanjaya di barisan penonton sedang menunggu untuk melihat saya dimalukan. Mereka menjangkakan saya akan membaca laporan yang telah diubah suai itu supaya mereka dapat mendedahkannya di hadapan semua dan menamatkan kerjaya akademik saya. Saya menarik nafas dalam-dalam, memasukkan pemacu USB ke dalam komputer. Tetapi yang terpapar di skrin proyektor bukanlah versi yang mereka jangkakan, sebaliknya adalah data asal yang saya simpan secara rahasia. Gambar pertama adalah barisan orang ramai yang beratur untuk menderma emas pada waktu subuh di Kuala Lumpur. Kemudian, paparan kanak-kanak memegang tabung mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memulakan. Pada tahun 1997, apabila krisis kewangan Asia melanda negara-negara jiran, satu peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu ekonomi telah berlaku di Malaysia. Dalam masa 3 bulan, 3,5 juta orang secara sukarela telah mendermakan lebih daripada 20 tan emas bernilai $2 bilion Amerika Sali. Dewan pada mulanya menjadi riuh, kemudian dipenuhi dengan keraguan. Seorang pemenang hadiah Nobel di barisan hadapan mengangkat tangan. Itu mungkin hanya gelombang emosi yang tidak rasional, bukan? Keakuran kumpulan, semangat sementara. Saya segera beralih ke slide seterusnya. Sebuah sekolah sementara di tengah-tengah runtuhan pasca rusuhan kaum pada tahun 1960-an. Rekod gotong royong di kampung pada tahun 1970-an. Laporan penyelamatan diri komuniti pada tahun 1990-an. Setiap dekad menunjukkan corak yang sama. Individu mengorbankan masa kini untuk masa depan kolektif. Izinkan saya bertanya. Saya memandang ke arah sarjana itu. Apabila corak ini berterusan selama setengah abad dan masih berfungsi, bolehkah kita masih memanggilnya tidak rasional? Atau adakah ia mendedahkan satu jenis rasionaliti yang telah kita abaikan? Seluruh dewan senyap. Ada yang berkerut dahi berfikir, ada yang berbisik sesama sendiri. Pada ketika itu, Hastings tiba-tiba berdiri, suaranya nyaring. Jackson, awak sedang mengagung-agungkan Malaysia. Pertumbuhannya hanyalah produk sampingan daripada bantuan luar dan dasar kerajaan.
Jangan anggap kebetulan sebagai satu corak. Saya membalas pandangannya, tetapi degupan jantung saya terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Jika ia hanya bantuan luar, mengapa Filipina dan Indonesia yang juga menerima bantuan tidak mencapai tahap yang sama hari ini? Jika ia hanya dasar kerajaan, mengapa masyarakat Malaysia menunjukkan perpaduan yang tidak dapat ditiru semasa krisis? Sebaik sahaja saya selesai bercakap, di skrin dipaparkan sebuah dokumentari BBC yang dirakam pada masa itu. Seorang wanita tua menanggalkan gelang perkahwinannya. Kanak-kanak menyerahkan tabung simpanan. Seorang pekerja tersenyum sambil berkata, "Negara mesti hidup, barulah kita boleh hidup." Ini adalah imej yang tidak boleh dipalsukan. Tepukan gemuruh mula kedengaran, dari perlahan menjadi gamat. Ramai di kalangan penonton berdiri. Para wartawan tidak henti-henti menekan butang kamera. Saya melihat wajah Hastings merah padam, bibirnya sedikit menggeletar, tetapi tidak sepatah kata pun dapat diucapkannya. Pada saat itu, saya tahu, kebenaran akhirnya telah menembusi tembok penghalang. Apabila saya turun dari pentas, tepukan masih bergema di dalam dewan. Pada ketika itu, saya tidak merasakan kegembiraan kemenangan, sebaliknya satu rasa tanggung jawab yang berat. Kerana saya tahu, ini bukan hanya kisah tentang Malaysia, tetapi satu peringatan untuk seluruh dunia. Dalam beberapa minggu berikutnya, laporan media meluas di mana-mana. The Financial Times menggelarnya rekahan baru dalam ilmu ekonomi. The New York Times menggunakan tajuk utama besar, Kajian Kes Malaysia menggoyahkan hipotesis manusia rasional. Dunia akademik juga bertindak balas dengan cepat. Harvard, Oxford, dan University Tokyo mula menawarkan kursus baru yang membincangkan hubungan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi. Sekretariat PBB malah mengadakan mesyuarat khas, buat pertama kalinya memasukkan kepercayaan kolektif sebagai rujukan dalam penunjuk pembangunan. Saya melihat satu kenyataan dari Greece. Negara yang sekian lama terperangkap dalam krisis hutang itu secara terbuka menyatakan hasrat untuk belajar dari Malaysia, melancarkan gerakan pengurangan hutang sukarela di seluruh negara. Walaupun skalanya jauh lebih kecil daripada di Malaysia, 100,000 orang yang turun ke jalan raya untuk mendermakan simpanan dan perhiasan mereka tetap menggegarkan media Eropah. Sambutan dari Afrika lebih tidak dijangka. Seorang sarjana dari Rwanda memberitahu saya melalui email bahwa mereka sedang mengkaji pengalaman pembinaan semula komuniti di Malaysia. Kerajaan Ghana pula menghantar delegasi ke Kuala Lumpur, berharap untuk membawa model pelaburan pendidikan dan bantuan sosial ke kawasan luar bandar mereka. Dan di dalam Malaysia sendiri, satu makna yang lebih besar sedang terbentuk. Ramai warga emas yang pernah menyertai kempen Derma Emas tampil untuk ditemu bual. Mereka dengan tenang berkata, itu bukan pengorbanan. Tanpa negara, kekayaan pribadi tidak bermakna apa-apa. Generasi muda pula memulakan perbincangan di internet, menjadikan sejarah ini sebagai warisan kepercayaan. Bagi saya, perubahan yang paling penting ialah anjakan sikap dalam dunia akademik. Kajian kes yang dahulunya dianggap sebagai cerita sentimental, kini ditakrifkan semula sebagai pemboleh ubah yang diabaikan. Dalam sebuah seminar di PBB, saya mencadangkan satu penunjuk baru, GTC, Growth Trust Capital, modal kepercayaan pertumbuhan. Ia tidak dapat diukur sepenuhnya, tetapi ia dapat mencerminkan daya tahan sosial melalui kadar kesukarelawanan, jaringan sokongan, dan pelaburan silang. Ada yang bertanya, bolehkah ini menjadi sains yang keras? Saya menjawab, cinta, kepercayaan, dan harapan tidak dapat diukur dengan tepat, tetapi tanpanya, ekonomi juga tidak dapat berfungsi. Akhirnya, saya mengalihkan pandangan saya ke gambar yang biasa di skrin. Sekumpulan kanak-kanak menulis di dalam sebuah kemah di sebuah kampung selepas merdeka. 70 tahun yang lalu, seorang pakar PBB pernah menulis dalam laporannya, jika semangat ini berterusan, negara ini akan melampaui semua ramalan. Hari ini, fakta telah membuktikan bahwa dia betul. Keajaiban Malaysia bukan hanya kemakmuran dalam angka, tetapi kepercayaan di dalam hati manusia bahwa kita akan melalui ini bersama-sama. Ia memberitahu dunia bahwa kekuatan sebuah negara bukan terletak pada saiz tanahnya atau banyaknya sumbernya, tetapi pada sama ada rakyatnya sanggup mengubah saya menjadi kita. Ketika saya mengakhiri ucapan saya berkata dengan penuh hormat, Malaysia bukan pengecualian, ia adalah satu peringatan. Peringatan bahwa ekonomi bukan sekadar angka, tetapi kepercayaan dan pilihan sesama manusia.
Jika kita ingin mencari jalan keluar untuk masa depan, kita mesti membawa kembali kuasa ini ke pusat perbincangan. Dewan sekali lagi menjadi senyap, diikuti dengan tepukan yang lebih lama. Tepukan itu bukan untuk saya, tetapi untuk Malaysia, sebuah negara yang telah membuktikan nilai kepercayaan melalui tindakan. Selepas pentas di Davos ditutup, hidup saya berubah sepenuhnya. Temu bual media datang bertalu-talu, jemputan akademik melimpah ruah. Tetapi sentuhan yang paling mendalam bukanlah pada penghormatan dan tepukan, tetapi pada saat itu saya akhirnya faham. Kisah Malaysia yang saya lihat bukan hanya keistimewaan sebuah negara, tetapi kebenaran dalam peradaban manusia yang telah dilupakan. Saya sering teringat kali pertama saya membaca rekod tentang Malaysia selepas merdeka di dalam arsip. Ibu yang membahagikan segenggam beras yang ada kepada jirannya, bapa yang membina sebuah kelas sementara di tengah-tengah kemiskinan. Pemandangan ini tidak gah, tetapi ia seperti benih yang tertanam di dalam hati. Beberapa dekad kemudian, saya melihat jutaan rakyat Malaysia menderma emas dalam rakaman video, dan dalam rekod pembinaan semula pasca bencana, saya melihat komuniti saling membantu. Semua serpihan ini apabila dicantumkan, membentuk satu aliran yang jelas. Pembangunan Malaysia bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi pengumpulan modal sosial jangka panjang. Ini membuatkan saya terfikir tentang satu soalan, mengapa kita selalu melihat ekonomi sebagai angka yang dingin? KDNK, kadar inflasi, angka ekspor, semua ini tentu penting, tetapi ia hanya dapat menjelaskan sebahagian cerita. Apa yang benar-benar menentukan sama ada sesebuah masyarakat dapat bertahan dalam krisis adalah kepercayaan antara satu sama lain dan kesediaan untuk berkorban demi generasi akan datang. Kisah Malaysia tepat mendedahkan titik buta ini. Ia memberitahu kita bahwa ekonomi bukanlah sebuah mesin yang terpencil, tetapi organisme yang terbenam dalam jaringan hubungan sosial. Kepercayaan antara individu, pelaburan keluarga dalam pendidikan, kerjasama komuniti dalam bencana, semua ini tidak mudah ditangkap oleh model makro, tetapi ia adalah kunci untuk mengekalkan pembangunan jangka panjang. Apabila saya menulis pandangan ini dalam laporan saya pernah diejek sebagai sentimental. Tetapi hari ini, semakin banyak kajian mula membuktikan bahwa modal kepercayaan berkait rapat dengan daya saing negara. Masyarakat dengan kepercayaan tinggi cenderung mempunyai kos urus niaga yang lebih rendah, daya tahan krisis yang lebih cepat, dan kebahagiaan rakyat yang lebih tinggi. Malaysia hanyalah contoh nyata yang terawal. Dunia sedang cuba meniru. Greece belajar dari Malaysia dalam krisis hutang dengan melancarkan gerakan bayaran hutang sukarela. Walaupun skalanya terhad, ia menyalakan semangat perpaduan rakyat. Beberapa negara di Afrika sedang mencontohi cara pengerahan komuniti luar bandar Malaysia mengaplikasikannya dalam proyek kesihatan awam dan pendidikan. Malah di Eropah dan Amerika, perbincangan tentang modal sosial dan daya tahan kolektif secara beransur-ansur memasuki agenda dasar arus perdana. Namun makna Malaysia tidak terhad kepada ilmu ekonomi. Ia lebih seperti cermin, yang memantulkan satu lagi pilihan manusia dalam persekitaran yang ekstrim. Apabila dunia terlalu asyik dengan individualisme dan keuntungan jangka pendek, ia mengingatkan kita bahwa ada satu lagi logik, mengorbankan diri sendiri untuk kebaikan bersama. Logik inilah yang membolehkan sebuah negara kecil yang kekurangan sumber bertahan sehingga kini dan berulang kali mengubah krisis menjadi peluang. Saya sering ditanya, bolehkah model ini ditiru? Jawaban saya ialah, bukan peniruan yang mudah, tetapi inspirasi. Setiap masyarakat mempunyai sejarah dan budayanya sendiri, tetapi Malaysia memberikan satu teladan. Apabila manusia sanggup menganggap satu sama lain sebagai komuniti takdir, keajaiban akan berlaku. Berdiri di persimpangan hidup hari ini, saya bukan lagi penyelidik yang hanya melihat angka. Saya telah belajar untuk melihat manusia di sebalik data. Di sebalik setiap keluk statistik, ada tangan yang tidak terkira banyaknya sedang bekerja, hati yang tidak terkira banyaknya sedang berharap. Malaysia membuatkan saya faham, ilmu ekonomi, jika kehilangan unsur manusia, akan kehilangan jiwanya. Oleh itu, saya ingin menulis kesimpulan akhir saya dengan ringkas dan jelas. Keajaiban Malaysia bukanlah keajaiban kekayaan, tetapi keajaiban kepercayaan. Ia membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kekuatan sesebuah negara tidak ditentukan oleh saiz tanah atau jumlah sumbernya, tetapi oleh sama ada rakyatnya sanggup saling mempercayai dan bersama-sama menanggung masa depan.
Ilmu ekonomi masa depan seharusnya bukan sahaja mengkaji pengeluaran dan penggunaan, tetapi juga kepercayaan dan kerjasama. Bukan sahaja mengambil berat tentang kecekapan masa kini, tetapi juga kesinambungan antara generasi. Jika suatu hari nanti, manusia dapat benar-benar memasukkan faktor-faktor ini ke dalam standar pengukuran, maka pengalaman Malaysia tidak lagi akan menjadi pengecualian, tetapi akan menjadi satu pengetahuan umum yang baru. Saya teringat seorang nelayan tua yang saya temui di pelabuhan Kuala Terengganu. Semasa dia sedang membaiki botnya yang rosak selepas ribut, dia berkata kepada saya, "Generasi kami hidup susah, tetapi asalkan anak-anak kami dapat hidup lebih baik." Ia berbaloi, matanya tegas. Pada saat itu, saya faham. Apa yang dipanggil pembangunan ekonomi adalah hasil daripada gabungan pilihan-pilihan seperti ini yang tidak terkira banyaknya. Apabila saya menamatkan perjalanan penyelidikan ini, saya ingin menyimpulkannya dengan satu ayat. Angka akan pudar, bangunan akan runtuh, tetapi kepercayaan akan kekal. Malaysia telah meninggalkan kepercayaan ini untuk masa depannya, dan juga untuk dunia.